Nyalas, pekan kecil yang jauh dari kota, menyimpan 1,000 keunikan dan aset alam semula jadi. Lebih istimewa, identiti masyarakatnya yang penuh dengan adat serta menjunjung warisan Melayu lama. Biarpun berada di dalam daerah di negeri Melaka, namun lokasinya yang terletak di sempadan Negeri Sembilan menyebabkan sebahagiannya masih dipelopori adat pepatih yang dilihat makin dilupakan generasi masa kini. Jom ikuti pengalaman saya Faris Haikal Zakaria menyelusuri aktiviti masyarakat dan adat pepatih yang masih diamalkan oleh sebahagian masyarakat di Mukim Nyalas, Asahan Jasin. Saya kini berada di makam Tok Gubah bersama dengan saya Encik Burhan bersama dengan rombongan penduduk kampung akan membawa saya melawat ke makam Tok Gubah ini dan bercerita sikit tentang sejarah makam Tok Gubah ini dan siapakah itu Tok Gubah. Tok Gubah merupakan tokoh penting yang bertanggungjawab dalam pembukaan Mukim Nyalas dan penempatan di sekitar kawasan Nyalas kira-kira 300 tahun dahulu. Beliau juga merupakan tokoh terpenting dalam susur galur adat pepatih yang diamalkan penduduk Mukim Nyalas sehingga kini. Benar, tiada kajian yang dapat membuktikan kesahihannya. Namun bagi penduduk di sini, jasa Tok Gubah atau nama sebenarnya Sultan Abu Qasim yang berasal dari tanah Minang ini tidak akan dilupakan. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa niyatana wa hajatana innaka antas samiul alim. Datuk Gubah yang dipercayai dan diyakini pertama membuka mukim ini, kampung ini. Tapi kita belum ada dan tidak ada kajian secara ilmiah untuk mengesahkan cakap-cakap mulut yang disampaikan oleh turun-temurun keluarga kami. Dia congak saja sebab tanpa kajian ilmiah dalam lingkungan 300 tahun dulu, iaitu tahun 1311 lah. Memang adat orang Minangkabau suka merantau ke seluruh Asia Tenggara untuk membuka negeri. Mengikut cerita, dia bermukim di kawasan Pekan Nyalas untuk membuka belah negeri dia. Menghadapi sedikit masalah kerana ada sejenis tumbuhan di situ yang agak degil. Setiap kali ditumbangkan, dia mengikut cerita, dia hidup semula. Bagaimanapun menurut Burhan, misi membuka penempatan itu tidak akan berjaya tanpa watak lain seperti Pawang Landas dan Tok Macap, iaitu sepupu kepada Tok Gubah. Dia minta bantuan sahabat karibnya yang datang lebih awal, yang dikenali sebagai Pawang Landas, dapat uruskan tebang pokok tu, tapi pada pandangan dia maklumkan kepada Tok Gubah yang kita kena cari tempat yang lebih sesuai untuk membuka negeri. Jadi dia mudik sampai kemari, dia tengok ada tanah paya, ada sungai, ada kawasan bukit. Jadi mereka ni dah teringat imbauan tanah Ranang, tanah Peminang, seperti kampung halaman mereka. Jadi mereka fikir inilah yang sesuai. Kita ubah daripada Nyalas, datang kemari, buka belah di sini. Akhirnya dia buat kerajaan, susun urus takbir, pemerintahan. Ikut berasaskan kepada adat perpatih yang diamalkan di negeri asalnya, di tanah asal, di Minangkabau. Selesai meneroka sejarah, saya dibawa ke Jeram Tok Janggut. Siapa sangka, tanah selatan di bumi semenanjung ini mempunyai ramuan alam semula jadi yang mampu menjadi kawasan eko pelancongan terkenal. Pihak majlis bersama pihak kerajaan negeri bercadang untuk membuat pengambilan balik tanah lah di sekitar kawasan inilah untuk membangunkan kawasan air terjun ini dengan membina kawasan kemudahan awam seperti kawasan parking kereta, membina gerai-gerai, membina surau, tandas awam, kemudahan persalinan dan kemudahan untuk orang-orang ramai yang datang untuk berehat lah. Pelbagai lagi perancangan dirangka kerajaan negeri
dalam usaha mengindah serta menaik taraf Jeram Tok Janggut sebagai kawasan eko-pelancongan sekaligus membuka peluang ekonomi kepada penduduk tempatan. Terletak di kaki Bukit Gapis atau kini digelar Gunung Melaka, Jeram ini merupakan antara tarikan penduduk untuk keluar dari hiruk-pikuk kota selain menikmati kesegaran air terjun. Selain pemandangannya indah, kita juga dapat menikmati air dari gunung kaki Bukit Gapis. Meluncur dengan curahan, membawa kesegaran, memecah kebuntuan. Selesai bermandi-manda di Jeram Tok Janggut, saya menerima jemputan makan tengah hari di rumah Ibu Soko. Kunjungan saya ke sini disambut dengan tangan terbuka. Kecil tapak tangan, nyiru saya tadahkan. Siapakah itu Ibu Soko? Ibu Soko adalah seseorang wanita di kawasan adat Mukim Nyalas yang mahir dan menjadi pakar rujuk dalam pelbagai perkara, khususnya berhubung perjalanan adat. Secara mudahnya, rumah Ibu Soko boleh dikatakan tempat himpunan penduduk bagi aktiviti-aktiviti kerajaan dan adat. Rasa terharu menyelubungi sanubari. Kedatangan saya yang sekangkang kara dilayan dengan penuh adat dan sopan santun. Istimewanya, makan beradat berlangsung di serambi rumah dan dimulai dengan ketua adat yang akan menyempurnakan majlis itu terlebih dahulu. Meriah gempita satu kampung, inilah suasana tatkala majlis menyambut kedatangan orang-orang besar ke mukim mereka. Lengkap dengan paluan kompang, cak lempong, gong dan persembahan silat daripada perguruan seni silat Kota Sending menghangatkan lagi suasana. Baik, ini adalah adat yang biasa diamalkan oleh pengamal adat pepatih di Mukim Nyalas ini apabila menerima kunjungan pembesar ke mukim mereka. Nampak? Lengkap dengan segala instrumen seperti gendang, cap lengkong dan persembahan silat bagi memeriahkan suasana. Jadi selamat datang ke rumah Ibu Soko Tiga Batu, Lubuk, Kepong, Nyalas. Bagi penduduk di sini, cara ini merupakan mukadimah atau salam dalam tautan silaturahim. Selain ia merupakan cara bagi memuliakan tetamu yang hadir ke kampung mereka. Apatah lagi menerima kunjungan hormat daripada pengerusi jawatan kuasa perumahan, kerajaan tempatan dan alam sekitar negeri Melaka, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asahan, Datuk Seri Abdul Ghaffar Atan. Muzik menyatukan kita semua, namun muzik perlulah berseni serta membawa identiti masyarakat. Sungguh terbuai-buai perasaan tatkala mendengarkan alunan muzik indah yang dimainkan kumpulan muzik pasukan warisan gendang Kampung Pondok Batang dalam menterjemahkan seni muzik yang semakin ditelan zaman. Ini adalah satu usaha pelestarian warisan dan seni budaya yang harus dilaksanakan, dan apabila datang kepada kita, kita akan sebarluaskanlah perkara ini ya, dan ini akan dapat menarik minat generasi muda dan khususnya kita akan melihat bagaimana sesuatu acara adat istiadat ya, selain adat istiadat pelbagai warisan tak ketara ya. Sebagai contoh kat sini belakang kita ni kita ada kumpulan cak lempong ya, kita ada kumpulan gendang silat ya. Dan tadi di sini tadi pun ada ditunjukkan bagaimana silat dilaksanakan. Jadi ini satu perkara yang amat kita sokong ya, dan harus sebenarnya didukung oleh masyarakat persekitaran itu sendiri untuk sama-sama kita melestarikan adat budaya kita lah. Makan sudah, berhibur pun sudah. Saya diberi kesempatan untuk mengenali satu lagi adat yang tidak asing dalam masyarakat Melayu keturunan Minangkabau, iaitu adat epok. Epok adalah satu adat untuk mengundang seseorang atau keluarga ke sesuatu majlis, termasuklah majlis merisik. Langkah kanan betul, saya berpeluang menyaksikan dan masuk dalam babak epok
yang dilakukan oleh Lembaga Adat Pepatih Mukim Nyalas. Dayan Muzaffar bin Yusuf Semondo dari Buapak Zainal bin Osman. Ya. Suku Tiga Batu, Lubuk Kopong. Ya. Datang bawa epok nak menjemput Datuk Sekuago. Datang ke majlis perkahwinan anak perempuan ni. Bila tu? Ayah itu pada nikah kata majlis ni nikah pada pukul 9 pagi pada 27 hari bulan 12 2020. Dan katanya jamuan makan pun sama pada hari yang sama pukul 11 pagi. Nikah hari pagi lah. Ya, pagi. Jam pukul 9 tu. Ya. Jamu pukul 11. Jamu pukul 11. Jadi jemputlah Tok. InsyaAllah. Tengokkanlah epok ni. Antara peralatan yang penting dalam majlis melisik ini adalah bujam epok, piak-piak sirih dan gambir. InsyaAllah lah. Tak apa hal, esok Datuk sampailah kalau umur panjang. Baik, Sampai Tok. tu Cuba timur. Terima kasih Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendapatkan pandangan daripada Datuk Seri Abdul Ghaffar Attan. Beliau sememangnya menyanjung tinggi usaha yang dilakukan oleh Lembaga Adat Pepatih Mukim Nyalas yang masih menghidupkan undang-undang adat pepatih demi generasi akan datang. Kalau boleh kita galakkan anak-anak muda lah. Pasal anak muda dia tak faham kan. Adat dia kata dia marah je orang tua. Dia kata kenapa pula biar mati anak jangan mati adat kan. Orang muda marah. Sanggup mati anak je dia. Adat jangan. Sebenarnya adat itulah yang mengukuhkan, menguatkan jati diri orang Melayu. Kalau tak ada adat, kita akan berpecah belah. Pada majlis itu, Datuk Seri Abdul Ghaffar Attan sempat menyantuni penduduk kampung selain menyaksikan pameran keris dan barang-barang lama milik Dr. Khamis bin Muhammad. Menurut Sidang Haji Mazlan, aktiviti menyimpan keris lama ini dilakukan bukan untuk mendapatkan apa-apa pulangan. Sebaliknya kerana minat yang mendalam daripada penduduk di Mukim ini yang mahu menjaga warisan sedia ada. Selesai sudah pengalaman istimewa saya mengenali masyarakat dan adat pepatih di Mukim Nyalas ini. Biarpun sebentar, banyak perkongsian dan nilai murni yang diterapkan kepada saya. Moga kita jumpa lagi. Jangan malas-malas, nyaleh boleh.